النبي المصطفى وحبيبنا المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وزهرنا علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kata Allah, inilah jalanku, jalan yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain selain daripadanya. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengikut jalan yang lain, maka sesungguhnya ia menjadi berpecah belah dan menjadi porak-poranda daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kamu dengannya, yakni dengan jalan yang lurus, iaitu Islam. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berada di dalam surau ini, rumah Allah ini, tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan yang utama dalam kehidupan kita, ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Maka tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah mencipta kita ialah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut jalan yang betul, jalan yang lurus. Seperti mana yang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, inilah jalanku. Apa dia jalan Allah Subhanahu wa taala? Islam. Islamlah jalan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Maka jalan ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikut. Apa panduannya? Untuk kita ikut jalan Islam ni, panduan dia ialah Al-Quran serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita masuk ayat yang ke-5. Baru ni kita masuk sampai ayat yang ke-4 surah Yasin, sampai ala siratim mustaqim. Cerita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika mana Nabi SAW dicemuh oleh kaumnya sendiri, kaum Quraisy, maka Allah nak memujuk Rasulullah SAW. Antara Rasulullah ni kekasih Allah, Habibur Rahman, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berdakwah menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat, inilah peranan Nabi SAW, juga nabi-nabi yang terdahulu. Tujuan nabi-nabi dibangkitkan ialah apa dia? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata, kami bangkitkan daripada kalangan setiap umat itu seorang nabi. Untuk apa? Untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sifat taghut, sifat yang lawan, sifat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia, mengajak umatnya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya, tapi kaumnya mencemuh. Kaumnya mengatakan Nabi seorang manusia yang gila. Kaumnya mengatakan Nabi tukang sihir. Kaumnya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang kahin, seorang dukun, seorang bomoh yang boleh menarik orang ramai untuk ikut dia. Tuan-tuan, Nabi ini ada tarikan. Itu sebab pembesar Quraisy tak mau bagi orang-orang bawah mereka ni dengar apa yang Nabi cakap, dengar Al-Quran. Sebab apa? Quran ni sebagai penarik. Bila dibaca sedap didengar. Kalau orang faham lagi dia tertarik dengan Al-Quran. Itu sebab kita kena fahami Al-Quran, tuan. Ajar anak-anak faham Al-Quran. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak kamu dalam 3 perkara. 3 perkara penting ni kamu kena didik dan kamu kena ajar anak kamu. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta kasih kepada nabi kamu. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita perlu cinta kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi adalah kekasih Allah. Itu sebab kita perlu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi maknanya kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah itu tujuan, matlamat. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa tolak Nabi, mana dia tak cinta kepada Allah, dia tak sayang, dia tak ikut Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu, Allah arahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu semua mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutlah aku, maka Allah akan mencintai kamu. Maknanya kita kena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi suruh ajar anak-anak kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ahli baitih, cinta dan sayang kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada keluarga Nabi kesemuanya, bukan hanya Fatimah, bukan hanya Hasan, Husain,
bahkan keseluruhan ahli keluarga yang ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri daripada para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibu segala orang beriman, bukan hanya mencintai anak-anak cucu Nabi sahaja, tapi mencintai isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mencintai Nabi dan keluarganya sahaja, dia kata isteri-isteri Rasulullah tak termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah dia kata gundik Rasulullah. Na'udzubillah, kita tak mau akidah macam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya berhak kita cintai, serta para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, orang yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersamanya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku bersifat keras terhadap orang-orang bukan Islam, orang-orang kufar, dan berkasih sayang di antara mereka. Ini sifat yang diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, Nabi suruh apa? Watilawatil Quran. Ajar, didik anak kamu membaca Al-Quran. Bukan sekadar baca, fahami maksud dia, faham makna dia, dan beramal dengan isi kandungannya. Ada orang tolak Quran, ada orang dia kata boleh baca cukup. Kita hantar anak pergi Iqra, habis Iqra 6, baca Quran sekali khatam, habis cukup. Anak aku boleh baca dah. Lepas tu habis khatam buat pulut kuning. Dia tak, lepas tu tutup Quran, tak terhalang. Anak tingkatan 6, dia nak buka Quran tak tahu dah. Kalau orang tu nak menikah, buka balik Quran, buat majlis khatam Quran semula. Tunjuk kata anak dia pandai, reti baca Quran. Tuan-tuan, Nabi suruh bukan hanya sekadar baca, tapi fahami makna dia, faham isi kandungannya, serta amal apa yang terkandung dalam Al-Quran. Allah pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dicemooh. Allah kata, kamu Rasulullah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu wahai Nabi, wahai Muhammad, la minal mursalin, di kalangan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan mana yang kamu bawa? Ala siratin mustaqim, atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan apa? Jalan Islam, bukan jalan yang lain selain dari Islam. Ini kita hurai dah bulan lepas. Tuan-tuan, termasuk Tanzilal Azizir Rahim, ayat kelima. Al-Quran, siapa yang turunkan Al-Quran? Siapa yang turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala. Tanzilal Azizir Rahim, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani, Maha Penyayang. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beritahu Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersifat dengan sifat perkasa, aziz. Ada kuasa, ada kuasa dia. Allah itu Maha Kuasa, Rahim, dan penyayang. Segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran dengan sifat dia yang kuasa, dan Allah kata dia juga yang penyayang, pengasih. Quran memberi petunjuk
yang bercahaya, yang menerangi jalan. Itu kata ala siratal mustaqim. Mana dia? Mana jalan kita nak ikut? Pedoman mana yang kita nak turut? Hak kata siratal mustaqim dulu ke mana? Islam itu mana pedomannya? Mana jalannya? Mana buku panduannya? Buku panduan dia ialah Al-Quran, bukan yang lain. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, lagi maha mulia, lagi maha pengasih, penyayang Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ke jalan yang benar, yang menerangi jalan sehingga dengannya kita berupaya nampak mana yang benar, mana yang salah. Dengan Al-Quran itu kita nampak mana hak benar, mana hak salah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Allah yang maha mulia, maha tinggi. Al-Quran juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat apa? Perkasa, lagi maha penyayang. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa sehingga tiada siapa yang mampu untuk menentang Al-Quran. Tak ada siapa yang mampu menentang Quran, tuan-tuan. Siapa yang tentang Quran, dia akan tumbang. Siapa yang lawan Quran, dia akan tumbang, dia akan kalah. Tak ada siapa yang boleh tentang Al-Quran. Tak ada siapa yang boleh membanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, dengan buku-buku yang lain, sastra-sastra yang lain. Tidak. Siapa yang tentang Al-Quran, dia akan jahanam. Ini adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan siapa yang berani tampil menentang Al-Quran dan menentang orang-orang yang bawa ajaran Al-Quran. Siapa yang menentang Al-Quran dan menentang orang yang bawa ajaran Al-Quran, mestinya dia akan tumbang, dia akan kalah. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerja dakwah adalah jalan nabi-nabi, jalan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerja ini bukan kerja yang ringan, ini kerja yang berat. Tanggungjawab ini tanggungjawab yang berat untuk dipikul, dan kerja ini paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja Nabi, tuan-tuan. Kalau kita baca, kita hayati Al-Quran, kemudian kita sampaikan walaupun satu ayat, ini adalah sunnah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita berdakwah, dengan kita menyampaikan tazkirah dan sebagainya. Bukan kerja yang mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam laluinya dengan payah. Ini pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dicemooh, Nabi dikata macam-macam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan najis dan sebagainya, dengan sampah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaling dengan batu sampai berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kasut Rasulullah dipenuhi dengan darah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Dia bawa anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Sekembali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Taif, Nabi baca Al-Quran, didengar oleh para jin, maka jin masuk Islam. Allah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafrun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Jin rasa takjub dengan Quran. Permulaan Nabi berdakwah kepada jin, mereka takjub, terus masuk Islam. Sampailah ni ada jin Islam. Jin pada dua golongan, ada jin Islam, ada jin bukan Islam. Begitu juga manusia. Ada manusia yang Islam, ada manusia yang bukan Islam, yang tak mau terima. Mudah-mudahan mereka Allah bagi hidayah kepada mereka.
Tuan-tuan, sekarang kita ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dah alhamdulillah Islam dah. Cuma kita kena belajar memahami apa itu Islam yang sebenarnya. Melalui apa? Melalui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menentang Al-Quran, orang ni tak duduk lama. Walaupun orang yang memperjuangkan Al-Quran itu bersusah payah, kadang-kala mereka bersusah payah, ditangkap, disiksa, hanya untuk memperjuangkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Entah kita tengok pejuang-pejuang kita dulu meringkuk dalam penjara, digantung, tali gantung, ditembak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana memperjuangkan Al-Quran, kalimah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Tapi ingat, orang yang menentang Al-Quran, Allah tak akan biar pada mereka. Allah tak akan biar. Ada juga di kalangan manusia yang kata ikut Quran, tapi ditolak Nabi, tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ikut Quran saja. Quran ni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran ni, hak ni betul, hak Nabi itu salah. Padahal Allah sendiri cakap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bercakap melainkan dia tak ikut hawa nafsu dia, melainkan hak dia cakap itu ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu macam kita buat. Apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu daripada Allah. Orang yang tolak hadis, mana dia tolak Quran. Hari ini terbaca dalam akhbar, apa nama, internet, ada seorang yang mendakwa. Ni orang sastra ni, dia suka tulis novel. Dia ambil contoh siapa dia yang anti hadis, duduk di Pulau Pinang. Contoh kalau sebut nama mungkin tak tahu. Maulana, dipanggil Maulana Kasim bin Bah, tuan tahu sendiri ya. Dia mempertahankan Maulana Kasim ni. Maulana ni dia ambil Quran, tapi tolak hadis. Lagu mana cerita? Dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis-hadis Nabi itu menterjemahkan Al-Quran, mentafsirkan isi kandungan Al-Quran. Dia kata Quran saja yang terjamin untuk kita ikut, hadis Nabi tak terjamin. Hadis Nabi tak wajib dijadikan panduan asas dalam kehidupan dan undang-undang. Cukup dengan sekadar Al-Quran saja. Ini pendapat orang yang sesat, golongan yang tersesat, sesat daripada landasan yang sebenar, dari landasan Islam. Dia ambil Quran saja, dia tak mau ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib sedar bahawa mereka yang berpegang dengan ajaran demikian, maksudnya ambil Quran saja, tolak hadis, mereka ini tertolak daripada ajaran Islam, dan mereka ini menjadi kafir yang nyata. Wal'iyazubillah. Ini sesat juga. Ambil Quran saja, tolak hadis, sesat, bahkan jatuh akidah. Ini pun ada orang nak bela. Hak bela dia pun sesat juga, kan? Sesat juga bela dia pun. Duk mengagungkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu makhluk Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang ni mereka lebih suka menyebut imam mereka, imam daripada sebut Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Sayyidina Ali tuan dijanjikan oleh Nabi SAW syurga. Di antara orang yang dijadikan syurga sahabat yang 10 orang yang diberi berita gembira, mereka dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Itu tak perlu petikai. Tapi kalau mengagungkan, ada yang menganggap Sayyidina Ali itu Tuhan. Ni puak-puak Syiah. Ada bela-bela pula si anti hadis ni. Sealiran dengan mereka lah. Tuan, kalau baca internet tu, jaga-jaga. Jangan mudah terpengaruh. Baik. Kalaulah ada orang yang asalnya Islam, kemudian dia kata menolak hadis Rasulullah SAW, maka ia menjadi kafir. Kalau dia Islam tapi dia tolak hadis Nabi SAW, dia kafir. Akidah dia itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala perintah kepada umat Islam supaya tidak hanya mengikut Al-Quran saja. Allah perintah kepada umat Islam supaya ikut Nabi SAW. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, kalau setiap kali kita sambut Maulidur Rasul, ayat ni sering dibaca oleh penceramah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat 21 surah Al-Ahzab. Allah kata apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi ikutan yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ikutan yang paling baik, yang terbaik. Siapa yang nak ikut? Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yarjullah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah, orang yang nak mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dia, suri teladan dalam kehidupan dia. Wal yaumal akhir, dan orang yang mengharapkan hari akhirat, orang yang yakin dengan adanya hari akhirat, dia akan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid baru lepas tuan. Tapi ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya hari Maulid dia, bukan pada hari kelahirannya sahaja, tetapi sentiasa dalam kehidupan kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak, orang ni yang nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjaya. Bila ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berjaya. Dan sebab Allah kata innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Allah bagi tahu sesungguhnya engkau wahai Muhammad di kalangan rasul-rasul yang kami utuskan, salah seorang daripada kalangan rasul yang kami utuskan kepada umatnya. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita ikut. Kita umat Rasulullah, memang patutlah kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya begitu. Dan rasa bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam
darjat dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nabi-nabi yang lain. Nabilah Sayyidul Mursalin, ketua penghulu segala rasul. Nabi. Itu sebab kita kena sanjung Nabi SAW. Rasa bangga jadi umat Nabi SAW. Ni orang Yahanana kita marah. Yahanana tu ada maksud dia. Seronoknya, bangganya jadi umat Nabi SAW. Rasa seronok jadi umat Rasulullah. Kita marah. Bagi sokongan lah tuan. Hak buat di stadium ni alhamdulillah ramai. Hak baik kita ikut, kita bagi sokongan. Hak maksiat kita lawan. Mana boleh buat semua. Hak baik kita ikut, kita sokong. Hak maksiat kita lawan habis-habisan. Ini jalan dakwah. Kalau kita marah, orang buat baik kita marah, tu berlakon. Yalah berlakon, betul dah dia berlakon. Dari hasil lakonan tu mudah-mudahan Allah bagi hidayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Kita berdoa bagi mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hak maksiat dia pun nak buat, kita kena benci, kita kena lawan. Bangun lawan. Selepas Yahanana K-pop mai. Tak lama dah, 3 hari sampai. Mudah-mudahan dibatalkan. Terbantah. Tuan, nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangga jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya berihanana saja, tapi ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut betul-betul cara Nabi, cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut, saya ulang ayat saya bacakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, sekiranya kamu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Ikut cara Rasulullah. Jangan ambil Quran saja, tolak hadis. Tolak Nabi, tak boleh. Quran ini turun kat siapa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi, maka maksud dia apa? Wajib